Assalamualaikum murid-murid. Apa khabar? Semua sihat? Cikgu harap semua murid berada dalam keadaan yang sihat sejahtera. Apa yang kita nak belajar hari ni ya? Tanpa melengahkan masa, jom kita tengok. Baiklah, dalam pembelajaran kita pada kali ini, kita akan mempelajari tema kekeluargaan, iaitu Unit 2, Kejayaan Keluarga. Tajuk yang kita akan fokuskan pada hari ini ialah Usaha Gigih Datuk. Pertama sekali, mari kita lihat standard kandungan dan standard pembelajaran kita pada kali ini. Standard kandungannya ialah 3.2 iaitu menulis perkataan, frasa dan ayat yang bermakna. Manakala bagi standard pembelajarannya pula ialah 3.2.1 membina dan menulis ayat dan perenggan. Sekarang, mari kita lihat kepada objektif pembelajaran yang perlu dicapai oleh murid-murid. Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat menulis ayat dan perenggan dengan betul. Kamu semua sudah bersedia? Baiklah, mari kita mulakan. Pada hari ini, cikgu akan mengajar kamu semua untuk membina ayat berdasarkan gambar. Murid-murid boleh merujuk buku teks Bahasa Melayu tahun 3, muka surat 9. Sebelum itu, cikgu ingin mengingatkan murid-murid mengenai 3 kata kunci yang penting semasa kita membina ayat. Antara 3 kata kuncinya adalah siapa, buat apa dan di mana. Siapa merujuk kepada individu yang ditujukan, contohnya seperti Pak Karim. Seterusnya, buat apa merujuk kepada perbuatan yang dilakukan oleh individu tersebut. Dan di mana merujuk kepada tempat seseorang individu itu melakukan sesuatu. Baiklah, mari kita lihat gambar yang pertama, menampilkan iklan. Melalui gambar ini, murid-murid dapat lihat bahawa terdapat 2 individu, iaitu seorang lelaki dan seorang perempuan. Oleh itu, semasa membina ayat, kita boleh memberi nama kepada mereka. Contoh nama yang diberikan adalah Adam dan Farah. Sekarang, mari kita lihat apakah perbuatan yang dilakukan oleh Adam dan Farah. Baiklah, melalui gambar tersebut, kita boleh lihat bahawa Adam dan Farah sedang menampal iklan pada papan kenyataan. Jadi, apabila kita menggabungkan ayat tersebut, ayat akan menjadi Adam dan Farah sedang menampal iklan pada papan kenyataan. Selain daripada 3 kata kunci yang cikgu sebut tadi, murid-murid juga boleh menambahkan satu lagi kata kunci iaitu tujuan. Tujuan merujuk kepada mengapakah seseorang individu itu melakukan sesuatu perbuatan. Penambahan kata kunci ini akan menjadikan ayat yang dihasilkan menjadi lebih kreatif dan gramatis. Berdasarkan gambar satu ini, apakah tujuan Adam dan Farah menampal iklan pada papan kenyataan? Mari kita fikirkan. Adam dan Farah menampal iklan pada papan kenyataan adalah untuk mempromosikan kedai Haji Abdul Karim. Kesimpulannya, ayat lengkap bagi gambar satu ini adalah Adam dan Farah sedang menampal iklan pada papan kenyataan untuk mempromosikan kedai Haji Abdul Karim. Sekarang, mari kita beralih kepada gambar yang kedua, iaitu mengambil pesanan. Dalam gambar ini, individu yang memakai kacamata itu merupakan Haji Abdul Karim. Ini bermakna subjek kita ialah Haji Abdul Karim.
Seterusnya, kita lihat kepada perbuatan yang dilakukan oleh Haji Abdul Karim. Dalam gambar ini, Haji Abdul Karim sedang mengambil pesanan pelanggannya. Jadi, sekarang ni kita dah ada siapa dan buat apa. Yang tinggalnya hanyalah di mana dan tujuan. Seperti yang kita tahu, Haji Abdul Karim merupakan seorang pemborong beras. Sebagai seorang pemborong, Haji Abdul Karim mesti mempunyai kedainya sendiri. Betul tak? Jadi, dalam ayat tersebut, kita boleh meletakkan kedai Haji Abdul Karim sebagai lokasinya. Dan tujuan Haji Abdul Karim mengambil pesanan adalah untuk memenuhi permintaan pelanggannya. Oleh itu, ayat lengkap bagi gambar kedua adalah Haji Abdul Karim mengambil pesanan pelanggan di kedainya untuk memenuhi permintaan pelanggannya. Baiklah, murid-murid boleh menyemak jawapan masing-masing ya. Sekarang, mari kita lihat kepada gambar yang ketiga. Dan perkataan yang diberikan adalah mengira jumlah. Berdasarkan gambar yang telah diberikan, kita dapat lihat bahawa individu yang terdapat dalam gambar tersebut merupakan seorang wanita Melayu. Oleh itu, murid-murid perlulah memberikan nama Melayu kepada individu yang terdapat dalam gambar ini. Sebagai contoh, cikgu menamakan individu tersebut sebagai Puan Yati. Sekarang, mari kita lihat apakah perbuatan yang dilakukan oleh Puan Yati. Baiklah, berdasarkan gambar ini, Puan Yati sedang mengira jumlah beras. Dan tempatnya adalah di dalam stor. Sekarang, kita dah ada siapa, buat apa dan di mana. Kita hanya tinggal tujuan je lagi. Cuba murid-murid fikirkan, mengapakah Puan Yati perlu mengira beras? Murid-murid dah dapat jawapan? Kalau tak dapat, tidak mengapa. Mari cikgu beritahu. Puan Yati mengira beras bertujuan untuk memastikan bekalan beras mencukupi. Oleh itu, ayat lengkap bagi gambar yang ditunjukkan adalah Puan Yati sedang mengira jumlah beras di dalam stor supaya bekalan beras mencukupi. Sekarang, mari kita lihat gambar yang terakhir dan frasa yang diberikan adalah menghantar beras. Melalui gambar ini, kita dapat lihat bahawa pekerja-pekerja Haji Abdul Karim sedang menghantar beras. Oleh itu, kita boleh menjadikan pekerja Haji Abdul Karim sebagai subjek dalam ayat dan perbuatan yang dilakukan adalah menghantar beras. Sekarang, murid-murid perlu fikirkan ke manakah mereka menghantar beras tersebut. Baiklah, di sini kita boleh nampak dengan jelas bahawa pekerja Haji Abdul Karim menghantar beras ke kedai Runcit Alias. Dan kita juga dapat lihat bahawa mereka menggunakan sebuah lori untuk menghantar beras-beras tersebut. Kesimpulannya, ayat lengkap bagi gambar yang ditunjukkan adalah pekerja Haji Abdul Karim menghantar beras ke kedai Runcit Alias menggunakan sebuah lori. Jika murid-murid dapat memikirkan tujuan mereka menghantar beras ke kedai Runcit Alias, murid-murid juga boleh menambahkan tujuan tersebut di bahagian belakang ayat. Sekarang, murid-murid boleh menyemak jawapan masing-masing. Maka, berakhirlah kelas kita pada hari ini. Terima kasih kerana sudi meluangkan masa untuk bersama-sama dengan cikgu pada hari ini. Kita jumpa lagi pada kelas yang akan datang.
Bye!